Berikut paparan utama malam ini. Malaysia terus sokong intifada Palestin. 2 Oktober ditetapkan tarikh bicara kes bunuh Kim Jong-nam. Arab Saudi pintas peluru berpandu balistik militan Houthi. Mahkamah Tinggi Shah Alam menetapkan 2 Oktober depan sebagai tarikh perbicaraan kes bunuh Kim Jong-nam dan pihak pendakwaan akan memanggil 30 hingga 40 saksi untuk memberi keterangan. Hakim Dato' Azmi Arifin berkata kedua-dua pihak bersetuju yang perbicaraan akan diadakan selama 11 hari pada Oktober dan 12 hari pada November dengan pengakuan daripada kedua-dua tertuduh akan direkodkan pada hari pertama perbicaraan. Pada prosiding pagi tadi, Hakim memutuskan untuk tidak merekodkan sebarang pengakuan daripada tertuduh Siti Aisyah dan Duan Thi Huang. Sebaliknya, pengakuan kedua-dua tertuduh masing-masing warga Indonesia dan Vietnam itu akan diambil pada hari pertama perbicaraan. Pihak pendakwaan juga telah menyerahkan dokumen termasuk rakaman kamera litar tertutup CCTV kepada peguam yang mewakili kedua-dua tertuduh. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Iskandar Ahmad turut memaklumkan akan memanggil 30 hingga 40 saksi termasuk 10 saksi pakar bagi memberi keterangan sepanjang perbicaraan. Bagaimanapun, permohonan Peguam Doan, Hisham Teh dan Datuk Naran Singh untuk mendapatkan kenyataan saksi pakar ditolak Pendakwa Raya. Pekarangan kompleks Mahkamah Shah Alam juga dikawal ketat oleh 256 anggota polis. Dalam kamar mahkamah, 20 tempat duduk disediakan untuk petugas media. Lebih 50 petugas media tempatan dan antarabangsa hadir membuat liputan. Duan Thi Huang dan Siti Aisyah masing-masing berbaju kurung tiba secara berasingan pada pukul 8.05 pagi dan 8.10 pagi diiringi pasukan petugas khas jenayah terancang Stafford dan pasukan gerakan am PGA. Sebelum ini, kedua-dua tertuduh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Sepang atas pertuduhan bersama-sama 4 lagi individu yang masih bebas membunuh Kim Jong-nam yang ketika itu menggunakan nama Kim Chol di Balai Berlepas KLIA 2 Sepang kira-kira pukul 9 pagi 13 Februari lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 3 syarikat hartanah di Kuching diserbu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas dipercayai terlibat dalam penyelewengan harga jualan sebuah hotel terkemuka di bandara itu. Dalam serbuan serentak tepat pukul 10 pagi, 3 pegawai SPRM kelihatan memasuki salah sebuah syarikat perunding hartanah di Jalan Tun Ahmad Zaidi, Idris, Kuching. 2 lagi serbuan turut dilakukan di premis yang terletak di Jalan Petanak dan Jalan Tun Abang Haji Openg. Serbuan dijalankan bagi memperoleh maklumat serta dokumen berkaitan pembelian sebuah hotel di Kuching oleh Felda Investment Corporation FIC. Siasatan menjurus kepada proses pembelian hotel berkenaan yang melebihi harga pasaran oleh FIC. Sementara, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Dato' Azam Baki, ketika dihubungi mengesahkan serbuan berkenaan dan menyatakannya sebahagian daripada prosedur siasatan. Beliau turut memaklumkan satu pasukan khas turut dibentuk Suruhanjaya bagi mengendalikan kes tersebut. 4 pegawai SPRM juga selesai mengambil beberapa dokumen penting di pejabat Deloitte Malaysia di Taman Tun Dr. Ismail. Kesemua mereka dilihat meninggalkan lokasi sekitar pukul 1 tengah hari tadi bersama beberapa dokumen yang mempunyai kaitan dengan pembelian hotel 4 bintang di Kuching, Sarawak. Difahamkan, Deloitte bertindak sebagai penilai dan perunding kewangan bagi pembelian hotel terbabit. Pasukan pegawai itu dilihat hadir ke pejabat Deloitte kira-kira jam 10.30 pagi, namun menunggu hampir setengah jam di lobi tingkat 16 untuk bertemu dengan pegawai bertanggungjawab. Wartawan pada mulanya dibenarkan berada di lobi itu, kemudiannya diarahkan untuk turun ke tingkat bawah disebabkan tiada jemputan daripada syarikat itu. Serbuan turut dijalankan di Balai Felda di Ibu Negara. Seramai 12 pegawai SPRM dari Putrajaya melakukan serbuan itu pada pukul 10 pagi tadi bagi meneliti dokumen berkaitan berhubung pembelian hotel 4 bintang
di Kuching, Sarawak oleh FIC yang dipercayai melebihi nilai harga pasaran. Siasatan awal SPRM mendapati pembelian itu menyebabkan FIC yang juga anak syarikat Felda mengalami kerugian jutaan ringgit. Ini adalah siasatan kedua SPRM selepas pembelian sebuah hotel di Kensington, London oleh FIC antara 2013 hingga 2015. Ketika ini, pasukan penyiasat masih meneliti beberapa dokumen untuk mendapatkan maklumat bagi melengkapkan proses siasatan. Polis berjaya menyelesaikan 10 kes samun kedai emas sekitar Selangor dan Kuala Lumpur dari tahun 2015 hingga 2017 dengan penahanan 7 lelaki di Dengkil, Selangor semalam. Kerugian dianggarkan sebanyak 15 juta ringgit. Ketua Polis IPK Selangor, Datuk Mazlan Mansur berkata, mereka ditahan susulan kes rompakan terbaru melibatkan kedai emas Wah Chan di Ceras dalam hari yang sama. Dalam tangkapan terbaru, polis berjaya memperoleh semula barang kemas yang dirompak bernilai 3 juta ringgit. Turut dirampas sepucuk pistol jenis revolver, tukul besi, 7 buah kenderaan, topi keledar dan telefon bimbit pelbagai jenama. Kes disiasat di bawah Seksyen 395, 397 Kanun Keseksaan dan Seksyen Akta Senjata Api kurungan penalti lebih berat 1971. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum mati. Arab Saudi berjaya meminta satu serangan peluru berpandu balistik dilancarkan pengganas Syiah Houthi Yaman yang ingin menyasar Mekah lewat semalam. Misi yang turut melibatkan unit udara tentera gabungan di Ketua Riyadh itu diumumkan melalui satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini. Kenyataan menyebut peluru terbabit berjaya dipintas di kawasan Al-Wasiliyah di Taif pada jarak kira-kira 69 km di selatan Mekah. Namun serangan tidak mengakibatkan sebarang kemusnahan. Saudi Press Agency SPA melaporkan pihak tentera menyifatkan serangan itu sebagai satu cubaan terdesak pengganas yang mahu menjejaskan musim haji kali ini. Serangan terbaru itu menyebabkan Arab Saudi terpaksa memperketat kawalan keselamatan sekitar Mekah dan Madinah kurang sebulan menjelang musim haji akan datang. Kenyataan tentera gabungan menegaskan aktiviti penyeludupan peluru berpandu di Yaman berlaku berikutan tiada pemantauan di Pelabuhan Hodeidah selain penyalahgunaan permit bagi barang bantuan. Berikutan insiden terbaru itu, tentera gabungan mengulangi sokongan terhadap keputusan Kerajaan Sah Yaman menyokong inisiatif Wakil Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB ke negara itu, Ismail Ud Sheikh Ahmed, bagi menyelia Pelabuhan Hodeidah. Baik ya, insya-Allah Allah yang melindungi jemaah haji seluruh dunia ketika menunaikan rukun Islam kelima itu. Insya-Allah, amin. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Lembaga Tabung Haji sedang mengenal pasti lokasi bagi pembinaan Kompleks Tabung Haji Malaysia di Mekah. Pengerusinya Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim berkata proses terbabit dijangka dapat dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Pembinaan Kompleks Tabung Haji itu bakal menjemaikan kos yang terpaksa dibelanjakan untuk bayaran sewaan hotel dan memudahkan TH merangka pelbagai aktiviti untuk keperluan jemaah haji atau umrah. Menurut Datuk Seri Abdul Aziz, pihaknya sentiasa berhubung rapat dengan Kerajaan Arab Saudi bagi merealisasikan pembinaan kompleks terbabit. Pada kita bayar beratus juta sewa, baik kita beli bangunan, buat bangunan sendiri. Bangunan tu hak milik tabung haji untuk 100 tahun ataupun mungkin dengan izin Allah dia bagi terus bidang tanah tu kepada kita. Jadi sekarang ni setiap tahun kita bayar sewa untuk penginapan untuk 30-40 ribu orang ni pun ratusan juta, lebih 200 juta. Jadi dengan makan minum baik kita ada sendiri dan kita boleh buat catering kita sendiri, makan minum dan macam-macam benda yang kita boleh buat. Beliau ditemui di Pasir Mas. Aktiviti syarikat-syarikat yang mempunyai hubung kait dengan tabung haji sentiasa dipantau institusi itu. Ia sebagai nilai tambah yang diberikan TH bagi memperkemas dan meningkatkan mutu perkhidmatan luar kepada jemaah. Fatil Hidayat Ghazali dari Madinah punya butirannya. Perkhidmatan luar meliputi bagasi, telekomunikasi, kios, catering, kafeteria, dobi dan khidmat ziarah. Untuk khidmat bagasi, 4 syarikat telah dilantik TH untuk menguruskan penghantaran bagasi ke tanah air iaitu Pos Malaysia, Nationwide Courier, Shah Cargo Forwarding dan Koperasi TH. Antara tugas-tugas yang
kita akan pantau mereka ini adalah kita akan pastikan mereka ini bertugas ataupun melaksanakan tugas seperti mana yang mengikut standard yang tabung haji telah tetapkan. RM16 ditetapkan sekilogram bagi pengepusan bagasi di Semenanjung Malaysia, manakala RM20 bagi Sabah dan Sarawak. Bagi air zam-zam dengan kapasiti 10 liter, kos penghantaran bagi Semenanjung ialah RM130, manakala untuk Sabah dan Sarawak kadarnya RM150. Untuk perkhidmatan catering dan kafeteria pula, pemeriksaan mengejut akan dilakukan bagi memastikan aspek kebersihan diutamakan. Sebenarnya kita akan melaksanakan apa yang kita panggil spot check spot check 2 kali sebelum wukuf dan sekali selepas wukuf lah. Dan kita akan lakukan spot check ini di lokasi yang kita rasakan kita perlu lakukan. Sekiranya penyediaan makanan tersebut tidak menepati apa yang kita harapkan, kita akan melakukan teguran dan tindakan. Sejajar pertambahan kota jemaah haji tahun ini, permintaan terhadap perkhidmatan luar TH pasti meningkat. Laporan Fatil Hidayat Ghazali dan juru kamera Muhammad Suhaimi Mahmud untuk TV1. Bakal jemaah haji yang ingin menggunakan kad SIM perantauan antarabangsa di Tanah Suci Mekah disarang mendapat penjelasan lanjut dengan syarikat telekomunikasi terlebih dahulu. Biasanya syarikat telekomunikasi akan mengenakan bayaran tertentu kepada pengguna bagi memudahkan bakal jemaah haji berhubung dengan keluarga mereka di tanah air. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Jailani Johari berkata, petugas syarikat telekomunikasi yang mengadakan kerjasama dengan Kerajaan Arab Saudi boleh membantu jemaah berhubung kaedah penggunaan SIM card. Kaedah penggunaan SIM card yang betul boleh mengelakkan kerugian kepada bakal jemaah haji. Nasihat saya kepada semua pengguna telefon agar cek dulu, pilih yang mana sesuai dan tak pasti tanya. Kerana nanti kalau kita tersilap guna, jadi maknanya limit yang dibenarkan oleh sesuatu kad tu habis digunakan dalam masa sesingkat. Jadi rugilah. Beliau memberitahu media di Kuala Berang selepas meraikan lebih 180 jemaah haji dan merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Pemandu Teksi. Di Mekah, bakal jemaah haji boleh mendapatkan pelbagai kad SIM prabayar yang dijual syarikat telekomunikasi seperti Saudi Telecommunications Company, STC, Mobili, Zain dan pelbagai lagi. Para jemaah hanya perlu membawa lencana pengenalan haji untuk mendaftar bagi mendapatkan nombor talian di kios berdekatan. Proses pembelian kad SIM prabayar adalah berbeza yang memerlukan maklumat tambahan butiran pasport dan visa haji. 5 penerbangan dijadualkan membawa 1,100 jemaah haji Sarawak bagi menunaikan fardu haji ke Tanah Suci tahun ini. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha memberitahu penerbangan pertama dijadual berlepas 31 Julai ini. Kita sekitar 1,100 orang dan kita ada 4 penerbangan. 5 penerbangan dan insyaAllah berangkat mereka akan yang pertama berangkat pada 30 bulan malam 31 bulan pukul 2 pagi di lapangan terbang Kuching. Beliau menyatakannya selepas menghadiri Majlis Al-Wida, pembimbing ibadah haji Majlis Islam Sarawak di Kuching. Turut hadir Mufti Negeri Sarawak Datuk Kipli Yassin. Antara peranan majlis ini adalah memberi perkhidmatan kebajikan am kepada jemaah haji negeri bermula dari lapangan terbang antarabangsa Kuching sehingga ke Tanah Suci dan pulang semula ke tanah air. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menggesa umat Islam memperbetulkan stigma masyarakat dunia terhadap Islam dan penganutnya. Ini kerana segala bentuk keganasan yang berlaku sering dikaitkan dengan Islam sehingga timbulnya Islamofobia yang ditakuti dunia. Tambah beliau, Islamofobia mesti dihakis dan Islam juga perlu diterima dunia. Selain memberitahu dunia bahawa Islam adalah agama yang menganjurkan keamanan, umat Islam juga perlu menyisihkan IS dan Daesh daripada Islam. Ini kerana IS dan Daesh lah penyebab Islam dianggap mengamalkan keganasan. Yang berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair Baharudin. Kesempatan ini digunakan oleh puak ekstremis yang menggunakan nama Islam ke arah kegiatan subversif, radikalisme dan keganasan. Islam
diperkudakan sewenang-wenangnya untuk mencapai cita-cita buruk dan serakah ini. Daesh dan Islamic State menggunakan Islam untuk membunuh, memancung kepala, merogol, merompak sesuka hati. Tidak. Keganasan tidak ada kaitan dengan Islam. Beliau berucap merasmikan penutupan Persidangan Ulama Antarabangsa dan Majlis Zikir Perdana Sedunia 2017 yang disertai 38 buah negara dengan penyertaan 130 mufti dan ulama. Dalam ucapannya juga, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyeru umat Islam menjadikan agama ini sebagai agama yang memperjuangkan hak asasi semua kaum dan menekankan keamanan sejagat. Malaysia akan menubuhkan Pusat Sufi Sedunia sebagai pusat untuk menjalankan kajian dan menghimpunkan pandangan mengenai amalan itu, seterusnya menyebarkannya ke seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, semoganya dengan pengujudan Pusat Sufism Dunia di Kuala Lumpur ini, dengan peruntukan oleh seorang dermawan yang telah bersetuju untuk memberikan $1 juta diharap memberikan. Jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, penubuhan pusat itu di Kuala Lumpur bertujuan menyatukan pemikiran agar umat Islam di seluruh dunia menjadi kuat semula. Idea penubuhannya dipersetujui para ulama, mufti dan ilmuwan Islam daripada 38 buah negara. Ketua Setiausaha Negara KSN, Tan Sri Dr. Ali Hamzah menjadi rakyat Malaysia pertama dilantik sebagai anggota jawatan kuasa Pakar Pentadbiran Awam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCEPA. Pelantikannya disahkan Majlis Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York pada Rabu. Dengan pelantikannya sebagai anggota jawatan kuasa Pakar Pentadbiran Awam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCEPA itu, Tan Sri Dr. Ali Hamzah berjanji untuk mempamerkan dan berkongsi kisah kejayaan Malaysia menerusi transformasi Malaysia di seluruh dunia. Dalam catatan beliau di Facebooknya, beliau berterima kasih kepada semua, khususnya daripada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak atas pelantikannya sebagai anggota jawatan kuasa itu bagi penggal 2018-2021. Ia katanya adalah satu penghormatan yang besar buat Malaysia dan pengiktirafan bagi perkhidmatan awam negara ini. UNCEPA yang ditubuhkan ECO SOC mempunyai 24 anggota dan mengadakan mesyuarat setiap tahun di Ibu Pejabat PBB. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata pelantikan Tan Sri Dr. Ali Hamzah sebagai anggota jawatan kuasa Pakar Pentadbiran Awam Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCEPA merupakan pengiktirafan terhadap dasar-dasar Malaysia yang memberi penekanan terhadap aspek inklusif. Jawatankuasa itu bertanggungjawab menyokong tugas ECO SOC berkaitan usaha memajukan dan membangunkan pentadbiran awam dan tadbir urus dalam kalangan negara anggota. Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kukuh pada separuh pertama 2017 disegani ekonomi maju dan diiktiraf Badan Antarabangsa. Buktinya, tabung kewangan antarabangsa IMF, Bank Dunia, Morgan Stanley dan Nomura masing-masing menyemak semula pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia lebih tinggi berbanding sebelumnya. Wartawan Vanessa Mering melaporkan. Naib Presiden dan Ketua Penyelidikan Runcit Affin Hwang Investment Bank Datuk Dr. Nazrihan Adam Khan berkata terdapat kesepakatan antarabangsa yang jelas bahawa Malaysia berada dalam landasan tepat. Beliau yakin perangkaan serta pengiktirafan adalah hasil langsung pengurusan ekonomi oleh pihak kerajaan melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif untuk berdepan pasaran dunia yang bergelora. Pertama, kita kena ingat walaupun dalam keadaan prestasi ekonomi luar yang sangat mencabar, kejatuhan harga minyak, kenaikan inflasi, kejatuhan harga komoditi, kejatuhan ringgit antara mata wang yang paling lemah tahun lepas. Tapi alhamdulillah ekonomi kita telah upgrade dan saya rasa ini menunjukkan signal yang terbaik bahawa transformation yang telah dijalankan oleh kerajaan telah pun berhasil, alhamdulillah. Dan kita nampak sekarang ini ada tanda-tanda ekonomi Malaysia sekarang ini telah mendapat julukan the fastest growing economy.
Beberapa set perangkaan lain juga menyokong keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap Malaysia, antaranya prestasi perdagangan negara melepasi jangkaan pada suku pertama tahun ini. Pada suku pertama tahun ini, Malaysia telah berjaya mencatatkan jumlah perdagangan sebanyak 430.5 bilion ringgit dan ini telah menunjukkan peningkatan sebanyak 24.3% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Dan ekspor juga telah menunjukkan prestasi yang memberangsangkan sehingga kita berjaya mencapai paras 82.6 bilion ringgit iaitu jumlah tertinggi yang pernah dicatatkan dalam sejarah Malaysia. Vanessa Mering melaporkan untuk TV1. Dalam pada itu, pakar ekonomi menggesa rakyat Malaysia memanfaatkan kedudukan ekonomi negara yang kukuh ketika ini dengan melabur dalam unit-unit amanah tempatan. Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afanizam Abdul Rashid yakin pulangan dividen unit amanah tahun ini lebih tinggi berdasarkan prestasi pasaran yang memberangsangkan. Wartawan Hazel Desmond ada laporannya. Berucap pada pelancaran Invest Malaysia 2017 pada Selasa lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga Menteri Kewangan memaklumkan ekonomi Malaysia terus berkembang dan berada pada landasan yang baik disokong oleh pelbagai program transformasi kerajaan. Antara rekod-rekod kejayaan yang perlu kita tahu, pasaran modal meningkat kepada 9% kepada paras 3.1 trilion ringgit sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. Dalam pasaran equity terdapat aliran masuk bernilai 11 bilion ringgit sepanjang tempoh 6 bulan pertama tahun ini berbanding aliran keluar bersih pada 3 bilion ringgit sepanjang 2016. Pada 29 bilion dolar Amerika, Bursa Malaysia merekodkan jumlah tertinggi dana yang dijana sejak 5 tahun lalu di kalangan negara-negara anggota ASEAN. Namun bagaimana angka ini memberi kesan kepada anda sebagai rakyat Malaysia? Saya dapatkan pandangan Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Afanizam Abdul Rashid. Kalau kita lihat angka ekspor bagi 5 bulan yang pertama mencatatkan suatu pertumbuhan yang dikira agak memberangsangkan, iaitu pada kadar yang double digit ataupun 2 angka. So bila berlakunya pertumbuhan yang begitu rancak dalam sektor ekspor ini, ia memberi kesan rantaian terhadap industri-industri yang lain pula seperti industri pembuatan, perkhidmatan dan sebagainya lah. Dan ini mewujudkan satu dikatakan chain reaction yang positif terhadap ekonomi secara keseluruhan. So mungkin perkara-perkara inilah yang saya kira menjadi satu perhatian terhadap para pelabur di luar di sana. Dan perkara ini diterjemahkan dengan meningkatnya dikatakan dana asing yang masuk untuk instrumen-instrumen equity dan begitu juga instrumen bond jugalah. Perkembangan di sektor ataupun pasaran saham agak dikatakan positif. Kerana untuk tempoh 6 bulan pertama ni kita menyaksikan dana masuk yang bersih berjumlah sekitar 10.9 bilion. So ini adalah sesuatu yang positif dan kita dapat lihat indeks KLCI pun telah menokok melebihi, saya kira sekarang ini lebih pada 1,700 dan jika dibandingkan pada prestasi pada tahun lepas, ia mencatatkan suatu kenaikan yang positif. Jadi doktor, apa antara langkah pertama yang perlu diambil oleh rakyat Malaysia untuk memanfaatkan senario positif ini? So apa yang saya suka katakan di sini adalah saya suka menyarankan rakyat kita, rakyat Malaysia terutamanya untuk mengambil peluang ini untuk consider untuk membuat suatu pelaburan yang berbentuk jangka panjang lah. Dan pelaburan ini terdapat pelbagai pilihan. Ada yang boleh melabur pasaran saham secara langsung dan kalau tak sesuai dengan kadar tahap risiko yang diambil, mungkin boleh mempertimbangkan untuk melabur di sektor unit amanah, ya. Kerana unit amanah ini diuruskan oleh pengurus dana yang profesional. Jadi kalau kita tak ambil peluang untuk mempertimbangkan peluang pelaburan hasil daripada pertumbuhan ekonomi yang baik ini, ia ada sesuatu yang rugilah. Dari sudut prestasi ekonomi pada 6 bulan pertama 2017, sesuatu yang amat memberangsangkan. Dan saya kira prestasi ini berkemungkinan akan diteruskan pada tempoh yang akan datang. Cuma saya kira untuk bagaimana rakyat mengambil kesempatan ataupun mengambil peluang adalah
tidak lain dan tidak bukan dengan banyakkan membaca dan banyakkan menimba ilmu dari sudut pelaburan. Kerana itu yang perlu dilakukan untuk kita boleh katakan untuk memperbaiki kedudukan kewangan kita daripada kita selalu mengharapkan bantuan daripada kerajaan. Zon Perdagangan Bebas Digital DFTZ yang ditubuhkan kerajaan akan menggabungkan zon fizikal dan maya dengan menambahkan perkhidmatan dalam talian dan digital untuk memudahkan e-dagang antarabangsa dan merangsang inovasi berasaskan internet. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata ia juga bertindak sebagai tempat untuk menyokong syarikat-syarikat internet menjalankan perniagaan barangan, menawarkan perkhidmatan berinovasi serta mencipta penyelesaian bersama. Menurut Perdana Menteri, dalam persekitaran global yang pesat berubah, sektor swasta perlu lebih berdaya tahan dengan mengejar pelbagai strategi seperti meningkatkan kemahiran, inovasi, teknologi dan kreativiti serta mengubah minda ke arah produktiviti yang lebih besar. Ia juga dipacu perkembangan ekonomi negara yang positif dari 4.2% tahun lalu kepada 5.6% pada suku pertama tahun ini. Malah, trend positif itu didorong oleh peningkatan ekspor dan ia perkembangan berterusan dalam sektor pembuatan. Demikian jelas Datuk Seri Najib menerusi teks ucapannya yang dibacakan Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-71 Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China Malaysia ACCCIM di Ipoh. Our economic structure is diversified. We have kept inflation and unemployment low. We have almost eradicated poverty, reducing it to just 0.6%. Our current positive trend is driven by rising exports and continued growth in the manufacturing sector. Therefore, we are confident that we are on the right path to become a high-income advanced economy in 2020. Hadir sama dalam majlis itu, Presiden ACCCIM, Datuk Ter Leong Yap dan Presiden Kehormat Seumur Hidup ACCCIM, Tan Sri William Cheng. Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang mengesahkan operasi perkhidmatan e-hailing iaitu tempahan teksi dalam talian susulan Dewan Rakyat meluluskan pindahan rang Undang-Undang Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 semalam. Mengulas mengenainya, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD mampu mempertingkat tahap industri taksi melalui pengenalan rangka kerja pengawal seliaan yang dilaksana sejajar pelaksana inisiatif di bawah Program Transformasi Industri Taksi TITP. Menerusi kenyataan SPAD, pengendali dan pemandu perkhidmatan e-hailing wajib mengguna pakai standard keselamatan dan perkhidmatan yang tertinggi melalui pemeriksaan latar belakang mandatori oleh SPAD, Polis dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Sementara itu, tambang e-hailing tidak akan dikawal selia di bawah pindaan tersebut dan ia akan ditentukan oleh kuasa pasaran. Rang Undang-Undang Akta Pengangkutan Awam Darat kurungan 2010 pindaan 2017 yang diluluskan itu turut memberi kelebihan kepada pemandu teksi bermeter untuk berhijrah daripada sistem pajakan dan menggunakan khidmat e-hailing untuk meningkatkan pendapatan dan mampu bersaing dengan pemandu e-hailing. Sime Darby Berhad berada di landasan tepat untuk penyenaraian unit peladangan dan hartanahnya menjelang akhir tahun ini. Ke arah itu, konglomerat tersebut dalam satu kenyataan mengumumkan nama pengerusi serta barisan pemimpin kanan bagi ketiga-tiga unit perniagaannya. Bagi Sime Darby Berhad, Tan Sri Dr. Wan Abdul Aziz Wan Abdullah dilantik sebagai pengerusi baharu, manakala Jeffrey Salim Davidson dilantik Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan. Sime Darby Plantation Berhad akan diterajui Tan Sri Abdul Ghani Osman sebagai pengerusi, diikuti Tan Sri Muhammad Baki Saleh sebagai Timbalan Pengerusi Eksekutif dan Pengarah Urusan. Tan Sri Abdul Wahid Omar pula dilantik sebagai pengerusi Sime Darby Property Berhad, manakala Datuk Seri Amrin Awaluddin sebagai Pengarah Urusan. Malaysia akan terus menyokong perjuangan penduduk Palestin. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berterusan menggesa negara Islam seluruh dunia
bekerjasama mempertahankan Palestin daripada cengkaman Israel. Kita mesti menghentikan usaha untuk menukar ibu negara Israel dari Tel Aviv ke Baitul Muqaddis. Kita mesti mengiktiraf sebuah negara Palestin yang merdeka. Biar rakyat Palestin sendiri menentukan hala tuju mereka di bawah kerajaan yang mereka ingin tegakkan. Kita di belakang mereka. Kita tetap bersama-sama dengan rakyat Palestin keseluruhannya. Dalam ucapannya pada penutupan Persidangan Ulama Antarabangsa 2017, beliau berkata Malaysia tidak menentang negara-negara jiran menjalinkan hubungan dengan Israel, namun Malaysia menolak tindakan Israel yang terus menekan rakyat Palestin. Pertubuhan Dunia Melayu Dunia Islam di MDI akan menuntut Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Amerika Syarikat untuk campur tangan bagi menangani isu Palestin. Ia berikutan tindakan tentera Zionis Israel itu adalah satu bentuk pencerobohan baharu yang cuba menafikan hak umat Islam Palestin selain bertentangan dengan keputusan PBB. Menurut Presiden di MDI Tan Sri Muhammad Ali Rustam, pihaknya sebagai pertubuhan antarabangsa akan menghantar memorandum bantahan kepada PBB dan Presiden Donald Trump bagi mendesak supaya sesuatu dilakukan. Beliau berkata antara tuntutan itu ialah mendesak supaya PBB menghantar tentera pengaman di sempadan Palestin dan Israel bagi mengembalikan hak umat Islam khususnya rakyat Palestin untuk memasuki Masjidil Al-Aqsa tanpa sebarang sekatan. Beliau ditemui media ketika bersama kira-kira 100 ahli gerakan Belia 4B Malaysia Negeri Melaka dan umat Islam pada Perhimpunan Aman membantah sekatan tentera Zionis. Katanya memorandum bantahan itu turut akan dihantar pada minggu hadapan. Kira-kira 150 Qariah Masjid Pajak Song Kepala Batas turut mengadakan demonstrasi membantah rejim yang tidak diiktiraf dunia itu. Solidariti itu diadakan sebagai tanda sokongan kepada umat Islam di Palestin yang terus mempertahankan Masjid Al-Aqsa yang menjadi rebutan. Kita ingat, Masjid Al-Aqsa belum bebas lagi. Umat Islam tak mampu tidak pergi lagi. Oleh itu, apa yang berlaku ialah marilah kita umat Islam kita bersatu. Kita keluarkan apa yang berlaku hari ini. Kesatuan kita lebih penting. Segmen Jom Jalan-Jalan hari ini, kita menuju ke Pulau Pinang dengan tarikan popular Rainbow Skywalk di Komtar. Zarul Fahmi Khairuddin membawa kita jalan-jalan. Saksikan. Bertemu lagi dalam segmen 3J, segmen pelancongan yang membawa anda ke destinasi menarik dalam negara. Kita ke Pulau Pinang kali ini. Kita nak ke Penang Rainbow Skywalk yang terletak di tingkat paling atas di bangunan The Top Komtar. Okey, tunggu apa lagi? Jom, naik. Oh, selamat. Okey, sekarang ni kita nak pergi window of the top sebab kita nak tengok 360 darjah pemandangan sekitar bandar Georgetown, Pulau Pinang ni. Jom. Okey, kita dah pun pergi tadi tengok window of the top. Okey, sekarang ni kita dalam perjalanan untuk menuju ke Rainbow Skywalk pada ketinggian 249 meter. Tapi ya, ini cerita tapi ni kalau anda gayat, kita boleh cuba dulu. Mari sini, tengok kat sini. Kita boleh cuba dulu. Sini. Yang ini pun dah rasa gayat dah. Macam mana? Dah sampai pun kita ke Rainbow Skywalk ini. Memang gayat sebenarnya berada di laluan ini. Dengan ketinggian 68 tingkat bangunan dengan jarak ketinggian 249 meter ini, kita boleh melihat keseluruhan bentuk muka bumi Pulau Pinang tau. Ocean Explorer.
Seterusnya, anda nak merasai pengalaman di dasar laut? Jom saya bawa anda ke Ocean Explorer di tingkat 5. Pameran 5 dimensi ini memang sangat menakjubkanlah. Sungguh suspen dan kita sendiri merasai suasana yang dicipta ini seolah-olah benar terjadi. Kalau anda nak makan menu masakan Melayu tradisional, singgah di restoran Umi ini di tingkat 5 juga bersebelahan Ocean Explorer. Oh, memang sedap betul masakan kampung ni, masakan selera kampung. Umi ni anda kena cuba sebab dekat sini. Ada sambal udang, petai ada. Kita ada kangkung ni ada, telur ni ada, memang sangat menyelerakan. Apatah lagi, ni dah hidangan istimewa. Kita ada ikan perkasam. Nak rasa sikit ikan perkasam ni macam mana? Cukup dan sangat menyelerakan. Kalau anda datang dekat The Top Komtai ni, jangan lupa datang ke Umi untuk merasai sendiri selera kampung yang berada di hadapan mata saya ni. Jom jalan-jalan meneroka destinasi menarik Malaysia. Kita ikuti perkembangan sukan. Walaupun berjaya memecah rekod kebangsaan pada kejohanan olahraga terbuka Vietnam semalam, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar masih belum berpuas hati dengan catatan yang dilakukan kuartet pelari negara. Bagi Khairi, jika ingin menggapai pingat pada Tamasya Sukan C bulan depan, barisan pelari pecut negara perlu meningkatkan prestasi dengan catatan masa lebih baik. Yeah, but it's good, tahniah, tapi masa tu masih lagi tak cukup untuk a podium finish. So they have to do a bit better than that. Khairi ditemui selepas menghadiri program Malaysia Young Leaders di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ketika Sukan C 2015 di Singapura, pingat emas menjadi milik Thailand dengan catatan 38.99 saat. Perak, tuan rumah Singapura 39.24 saat dan gangsa Indonesia 39.32 saat. Manakala Malaysia sekadar keempat daripada 6 pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Olahraga Kebangsaan Zainal Abbas yakin rangkaian pelari pecut 100 meter lelaki negara mampu menghadirkan pingat buat kontijen Ogos depan. Walaupun mengakui rekod baharu dilakukan belum memadai, namun beliau tetap optimis berbaki 21 hari jurulatih yang membimbing kuartet negara Muhammad Poat Mat Kasim dan M. Bala Murugan mampu mencari formula memperbaiki teknik larian. Namun kalau kita lihat daripada prestasi yang ada dengan atlet kebangsaan kita pada ketika ini dalam kuartet tu, saya rasa peluang ada untuk mereka mencabarlah. So tak begitu jauh antara masa ketiga-tiga pasukan 39 lebih catatannya dan peluang adalah basically untuk kita cuba bersaing untuk merebut salah satu pingat yang akan ditawarkan. Kali terakhir kuartet negara meraih pingat bagi acara 4x100 di Tamasya Dwi tahunan ini ialah pada Sukan C Indonesia 2011 dengan merangkul pingat gangsa. Menjelang Sukan C KL 2017, skuad badminton negara yakin mampu membutirkan kejayaan pada Tamasya kali ini meskipun membariskan lebih ramai pemain muda dalam senarai pemain yang dikeluarkan. Chef di Mission, Datuk Marina Chin berkata, berdasarkan semangat tinggi yang ditunjukkan pemain, beliau yakin skuad badminton negara mampu mencapai sasaran malahan membuat kejutan. Datuk Marina berharap semua pemain dapat mengatasi tekanan terutama beraksi di laman sendiri. Mereka akan bertanding di Malaysia, which is their own background and tetapi untuk badminton saya yakin bahawa although we may not have our top ranked players because they will be playing in the World Cup,
Tapi saya yakin orang yang atlet-atlet yang telah dipilih untuk mewakili Malaysia dalam Sukan C nanti dapat mengalas cabaran yang telah diturunkan kepada mereka. Mengulas mengenai skuad Thailand yang akan menghantar pemain-pemain terbaik dunia mereka ke Malaysia berbanding ke kejohanan badminton dunia di Scotland, Datuk Marina percaya Persatuan Badminton Malaysia BAM mempunyai percaturan yang lebih baik untuk kedua-dua kejohanan, terutama dalam meletakkan pencapaian pemain-pemain senior di peringkat dunia. Saya rasa dari ia tidak akan mengubah apa-apa oleh kerana walaupun Thailand tidak menghantar mereka punya atlet pada World Champ, tetapi saya rasa pihak BAM buat keputusan yang betul demi matlamat jangka panjang badminton di Malaysia untuk menghantar dan saya yakin bahawa the seniors and the juniors yang terpilih untuk dapat menghadapi cabaran dan mereka dengan semangat yang ada, they will do something special during this. Datuk Marina berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke kem latihan badminton di Bukit Kiara. Hanya beberapa pemain senior dibariskan dalam senarai skuad Sukan C kali ini, termasuklah gandingan bergu wanita Vivian Ho, Woon Kei Wei, manakala pemenang pingat perak bergu campuran Olimpik Rio, Chan Peng Sun akan bergandingan dengan Chia Yi Si. Pemain-pemain lain yang tersenarai adalah Iskandar Zulkarnain dan Lee Zijia bagi persorangan lelaki, Teo Yi, Ong Yusin dan Goh Zifei Nur Izzuddin bagi bergu lelaki, Goh Jin Wei dan Sonia Chia bagi persorangan wanita, Goh Sun Huat Shivon Lai bagi bergu campuran serta Chow Mei Kwan Lee Meng Yen bagi bergu wanita. Kebanyakan pemain-pemain senior pula akan menggalas cabaran di kejohanan badminton dunia yang akan berlangsung di Glasgow dari 21 Ogos hingga 27 Ogos ini. Malaysia mensasarkan 2 pingat emas pada Tamasya Sukan C kali ini. Pada edisi 2 tahun lalu di Singapura, skuad badminton negara membawa pulang 2 emas, 4 perak dan 2 gangsa. Persiapan bagi memastikan keselamatan para atlet Sukan C dan orang ramai sedang giat dijalankan di Velodrome Nasional Nilai. Menurut Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Zulkifli Abdullah, PDRM akan melakukan operasi bagi menentukan keselamatan pada tahap yang tinggi di kawasan tersebut. Menentukanlah mereka yang datang ke Malaysia ni, dia ada keselesaan yang tinggi lah. Dan balik pun dengan ingatan yang baik lah. Kita tak nak mereka balik ada berlakunya jenayah terhadap mereka dan sebagainya lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas taklimat keselamatan di Velodrome Nasional Nilai. PDRM akan menggunakan peralatan X-ray dan mesin pengimbas di setiap venue kejohanan. Datuk Seri Zulkifli turut berkesempatan berbasikal sejauh 16 km bagi menguji trek lebuh raya yang akan digunakan semasa Sukan CKL 2017 nanti. Seramai 500 anggota polis bakal bertugas bermula dari 19 hingga 30 Ogos termasuk di Balai Polis Bergerak. Sebanyak 3 acara sukan berbasikal dipertandingkan di Negeri Sembilan iaitu lebuh raya, BMX dan track. Kejohanan Dunia 2017, hasrat Ratu Squash Malaysia Datuk Nicole Ann David untuk mempertahankan kejuaraan kali keempat berturut-turut tidak kesampaian apabila dia tewas di separuh akhir. Nicole pilihan kedua tewas kepada pilihan keempat dari Hong Kong, Joey Chan. Perlawanan peringkat separuh akhir berlangsung di pusat squash Hasta La Vista di Wrocław, Poland. Walaupun mendahului 11-7 di set pertama, namun Nicole tewas di 3 set berikutnya 10-12, 4-11 dan 5-11 dalam masa 45 minit. Nicole akan bertemu pemain Britain Movenly Fiona dalam aksi penentuan pingat gangsa yang dijadual berlangsung pada pukul 4 petang waktu tempatan atau 10 malam ini waktu Malaysia. Manakala Joey Chan akan bertemu pemain Perancis yang juga pemain ranking nombor 3 dunia Camille Sommer pada aksi final. Penganjuran pertandingan perahu naga antarabangsa Langkawi memberi suntikan baharu pada sukan air di pulau pelancongan itu. Penganjuran kali pertama itu dilihat mampu merancakkan lagi industri pelancongan di Langkawi. Dan ia disertai 12 buah negara termasuk Hong Kong dan Filipina. Vijay itu mengakhiri Nasihat 8 malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.